Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan fasal yang ke-19, membicarakan an-najasatu salasatun, membicarakan bab najis. Najis ni diterbahagi kepada 3, mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Dan kita telah membicarakan perkara yang pertama, iaitu najis mughallazah. Yang dikatakan najis mughallazah ini najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Najis mughallazah ialah iaitu najis anjing, babi dan keturunannya daripada kedua binatang tersebut. Jadi kita membicarakan tentang najis anjing, maka pengarang ini dia telah membawakan sebuah hikmah yang diambil daripada kitab Kashfi As-Saja. Dia membawakan tentang 10 sifat mulia yang ada pada anjing yang seharusnya dimiliki oleh orang yang beriman. Maknanya dalam keadaan binatang ini najis pun ada kelebihan yang Allah Ta'ala jadikan kepada dia, kan? Makna nak tunjukkan Allah Ta'ala menjadikan sesuatu tu bukan sia-sia lah. Dijadikan sesuatu tu bukan sia-sia. Ada yang tak boleh dimakan, haram hukum dia, kan? Tapi manusia boleh mengambil pelajaran, kerana di sana ada maknanya perkara yang boleh kita lihat. Ini dia disebut oleh ulama, diceritakan oleh ulama dalam kitab. Maka apa yang boleh dipelajari daripada makhluk yang namanya anjing ni, bagi orang yang beriman mengambil daripada anjing ni ada, walaupun dia ni mughallazah, tapi ada sifat-sifat yang boleh diambil pada dia. Yang pertama dia kata apa? Anjing ni dia bersifat dengan selalu lapar. Jadi kiasan kepada laparnya anjing ni. Dengan sebab itu seorang yang soleh mestilah, ataupun sifat orang solehin ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berhati-hati pada setiap suapan. Jadi anjing ni dia selalu lapar. Dia kalau kita tengok kerja dia nak makan dia. Kerja nak makan aja. Walaupun dia kenyang, tapi itu sifat dia. Jadi bagi orang solehin, orang soleh ni, hendaklah dia mengambil setiap suapan yang dia makan. Jangankan yang haram, makanan yang halal kalau boleh menjadikannya lalai daripada mengingati Allah, dia akan kurangkan, bahkan meninggalkannya walaupun dia tidak mengharamkan. Jadi
Kalau kita kenyang, kalau kita lapar, kena jaga-jagalah. Memang kita kena berjaga-jaga. Hatta kalau kita ni kenyang sekalipun, dalam bab makan ni tuan-tuan, kalau dia dah melampau daripada peringkat, maknanya perkara tu boleh memudaratkan, maka makanan yang halal pun jadi haram juga. Jadi dengan sebab itu kita kena belajar, kena mengambil iktibar daripada lapar boleh, maknanya kalau dalam keadaan lapar ni pun nak makan, hendaklah sentiasa berhati-hati dalam makanan. Sebab apa yang kita suap, apa yang kita masukkan dalam perut kita, dia menjadi darah daging. Maka dengan sebab itu, sesuatu suapan yang masuk daripada sesumber yang haram, maka dia disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fannaru aulabi, maka api neraka itu lebih aula padanya. Nanti balik tengok dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi, ada satu hadis yang dibicarakan tentang bab makan, kan? Jadi kita kena tengok tuan-tuan, sifat yang kita kena belajar pada maknanya sifat binatang ni yang dinama anjing tadi. Yang keduanya, tidak tidur pada waktu malam kecuali sedikit aja. Kalau orang piara anjing, dia memang anjing ni mana tidur. Dia duduk tu, dia boleh dengar orang buat, kan? Dia boleh dengar. Dia tutup mata buat dia tidur. Jadi apa yang kita nak belajar ialah sifat orang yang rajin bertahajud, kan? Sifat orang yang rajin bertahajud, kerana orang yang bertahajud memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Dia macam anjing lah, dia jaga rumah tu, mata dia kejam, tapi dia jaga. Orang yang masuk semua dia boleh tahu, kan? Jadi kita belajar daripada sifat dia ni, bahawa orang yang beriman dia tak boleh banyak tidur, kan? Dah ada tidur kat rumah, datang masjid pun tidur juga. Tu jadi masalah dia tu, kan? Datang masjid tidur, kat rumah tidur, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan, kena kurangkan. Dia mesti nak menjaga mata ni, tu sebab dia kena banyak perjuangan. Perjuangan tu perlu ada. Dia sanggup meninggalkan tempat tidurnya yang empuk dan selimutnya yang hangat. Nak tengok sifat anjing tu, dia duduk tu kat luar. Mana ada anjing tidur ni, kan? Dia tidur ada bilik, dia tak ada bilik. Kalau bilik dia pun kat luar, dekat tepi pagar, kan? Kalau dia buatkan rumah pun dekat tepi pagar. Supaya apa? Kalau orang datang dia tahu, kan? Itu anjing VIP tu. Dia ada rumah. Kalau yang anjing ini netizen punya, duduk luar je, kat pintu pagar je, tak ada rumah langsung. Makna dia menjaga tuan, dia sanggup meninggalkan keselesaan dia, keselesaan hidup dia tu dia tinggalkan. Maka orang beriman dia macam tu. Dia kena meninggalkan. Kalau dia hendakkan maknanya kebaikan, hendakkan maknanya kelazatan di akhirat, maka kelazatan dunia ni dia kena kurang, dia kena tinggalkan. Ada? Dia sanggup bangun pada waktu malam, membasahkan anggota wuduk dengan air yang sejuk pada ketika udara yang sangat sejuk dan mata yang sangat mengantuk. Sebab tu sifat anjing tu dia berjaga. Dia berjaga, menjaga orang lain, biarlah dia tak jadi, dia apa tak apa. Maka orang beriman begitulah sifat dia. Kita kena belajar daripada maknanya sifat yang Allah Ta'ala jadikan. Walaupun dia tu najis, tapi ada di sana hikmah dan kebaikan yang Allah Ta'ala jadikan kepada dia. Yang ketiga, selalu datang ke hadapan pintu rumah tuannya walaupun 1000 kali dihalau. Tu sifat anjing, kan? Pantang tuan rumah buka pintu, dia datang lah. Datang lah.
Maka ini adalah sifat yang jujur, iaitu sifat ini juga merupakan sifat orang yang cekal, tidak mudah putus asa dan memiliki semangat perjuangan demi harapan yang diingininya. Walaupun dia tahu doa dia susah nak makbul, kan? Walaupun dia tahu dia dosa banyak, tapi dia datang sentiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yalah, minta ampun kan terjebak balik dengan dosa, minta ampun lagi, maknanya terus. Sehingga ada satu ketikanya ada orang mengadu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dia ni semayang tapi pada siang harinya dia mencuri. Rasulullah kata, teruskan semayang, akan datang pada masanya semayang itu akan mencegah dia daripada buat keji dan mungkar. Jadi maknanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini sifat yang perlu ada kepada kita. Kalau kita banyak dosa, jangan putus asa minta ampun dengan Allah. Kalau kita ni jenis orang yang banyak dosa, jangan putus asa. Kalau kita jenis orang tak pandai, jangan putus asa belajar. Tuan-tuan, jangan jadi orang putus asa. Ustaz, saya ni tak pandai mengaji, Ustaz. Mengaji terus. Orang ada khatam, maknanya sepanjang hidup 40 tahun baru dia khatam baca Quran. Makna gigih dia semacam. Tiap hari baca walaupun tak dapat. Asyik kena, kalau duduk Mesir tu kena himar ajalah, kan? Dah tua-tua kena himar. Himar tu apa? Keldai. Tok guru kata keldai kau ni, kan? Ajar tak boleh dapat. Jadi keldai. Datang juga, kan? Tu maknanya semangat cekal boleh ada. Dia mengaji, tuan-tuan, kan? Kalau dalam ibadat pun begitu juga. Yang keempatnya, tidak mewariskan apa-apa apabila mati. Ini adalah sifat orang zuhud ataupun zahidin, iaitu orang yang zuhud adalah orang yang mengatur dunia dengan tangan mereka. Inilah yang dikatakan dunia di dalam tangan, bukan di dalam hati. Mereka tidak mewariskan keinginan terhadap dunia ketika mati. Sebab tu kalau kita tengok ini sifat-sifat yang perlu ada lah. Kita, tuan-tuan, kena jadi orang zuhud. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, apa kerja yang kau akan lakukan selepas daripada aku meninggal dunia? Mana kalau ketika mana Rasulullah ada, Jibril ni turun ke dunia, kan, bertemu dengan Rasulullah, membawa berita, membawa perkhabaran, membawa makna utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril kata, lepas engkau meninggal dunia, aku akan turun juga kat dunia, kan? Kerja aku pada ketika mana engkau telah wafat, iaitu mencabut sifat zuhud, daripada hati-hati ulama. Ada. Sebab tu kita tengok hari ni ulama dengan jutawan kosmetik tak ada beza lah, sama je. Jutawan kosmetik nak cari harta, ulama pun sangat macam tu. Siapa nak jemput saya ceramah 4,000 4,000 bayar. Jangan telefon saya, telefon PA saya, kan? Gitu. Nanti PA pun kata, ni ustaz kalau nak jemput ceramah datang dekat ni, kena bayar 4,000. Hotel kena sediakan yang ada kolam renangnya, ustaz. Tu. Kalau tak ada kolam renang, dia tak apa nak datang, kan? Nanti dia berenang tak naik-naik tu, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, dah sama dah. Dia dah sama. Maknanya sifat zuhud ini akan ditarik daripada hati-hati orang-orang yang soleh. Jadi kita tengok kehidupan mereka dah tak ada beza dah. Sebab tu kita kena jaga, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tu sebab di dalam cabang ilmu kena belajar tasawuf. Kerana tasawuf ini ialah jalan untuk kita sampai kepada tempat. Tasawuf ni, apa dia kata tasawuf? Tasawuf ni ialah satu ilmu untuk menyampaikan kita pada satu tempat.
Maka akhlak ialah bagaimana nak menempatkan diri kita tu dengan sifat-sifat yang terpuji. Jadi orang yang belajar tasawuf dia mesti berakhlak. Jadi bila belajar tasawuf mesti akhlak-akhlaknya yang tak elok tu dibuang jauh, memasukkan dalam dia. Mana matlamat daripada tasawuf itu ialah mesti membersihkan, menyucikan diri. Salah satu daripada orang yang bertasawuf ini mesti ada sifat zuhud, kan? Sifat zuhud kena ada. Mana mengambil kadar keperluan dalam kehidupan. Bukan dia orang tak mampu, dia mampu pakai baju mahal. Bayangkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, satu hari orang bagi dia 100,000 dirham. Sayyidatina Aisyah orang bagi dia 100,000 dirham, bagi dia, bukan bagi kat orang lain. Satu dirham berapa? Satu dirham bersamaan dengan 30 ringgit. Kalau 100,000, berapa orang bagi kat Siti Aisyah? Kan? Maknanya Siti Aisyah dapat duit yang begitu banyak, tapi dia minta pada dia punya pembantu dia kata bagikan aku satu kain. Lalu dia pergi ke pasar, dia duduk bentang kain, dia lambakkan 100,000 tu. Dia bagi apa? Bagi sampai petang habis. Pada hari itu Sayyidatina Aisyah berpuasa. Waktu nak berbuka, dia kata dengan orang pembantu dia, bawakan makanan. Maka pembantunya pun bawakan roti kering dengan minyak aja. Tadi kalau 100,000 ni tu dia ambil, itu orang bagi untuk dia. Ini sifat zuhud, tuan-tuan. Sedangkan bajunya koyak, dia jahit sendiri. Kan boleh dia ambil 100,000 tu dibeli pakaian. Ini kita nak melihat sifat zuhud yang ada. Seperti mana Sayyidatina Fatimah, ketika mana dia pakaian pengantin dia tu waktu dia bernikah dengan Sayyidina Ali, kan? Pakaian pengantin dia, malam pengantin itu, baju yang dia pakai tu ada 21 tampalan. Itu bukan fashion, memang tampal betul. Kalau kita memang itu fashion. Bayangkan 21 tampalan pakaian pengantin. Luar biasa, tuan-tuan. Luar biasa. Fatimah satu hari berjumpa dengan ayah dia. Wahai ayah, aku teringin macam perempuan-perempuan lain, pakai gelang, kan? Pakai barang-barang kemas. Rasulullah bila anak ni, Fatimah ni, dia cukup sayang. Bila Fatimah macam tu, Rasulullah pergi, dia cedok dalam perigi. Dalam timba tu penuh emas. Tuan-tuan jangan balik buat macam tu, memang tak jumpa. Kan? Tuan-tuan tak jumpa. Lalu Fatimah ni ambil satu ni je, satu gelang je. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah, walaupun satu gelang yang kau ambil, engkau telah mengurangkan maknanya kedudukan engkau dalam syurga. Pada waktu tu dia buang balik. Dia kata, aku tidak mahu menggantikan akhirat dengan dunia. Allah, tuan-tuan. Ni sifat zuhud. Cerita orang zuhud ni banyak cerita dia, kan? Boleh dengar je lah, zuhud belum tentu, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak ceritakan pada kita, zuhud ini perlulah ada pada kita. Cuba-cubalah, tuan-tuan. Kalau tak boleh nak semua, buat sikit-sikit, kan? Kita tengok Rasulullah, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya sanggup tinggal di tempat yang paling rendah. Ini sifat yang ada pada binatang ni, walaupun dia mughalazah, tapi ada sifat baik dia.
Sanggup tinggal daripada tempat yang rendah. Mana tuan rumah tidur dalam, jaga dia kena jaga, dia jaga, dia tidur kat luar ya. Tidur kadang-kadang dekat pos kereta, kan? Dekat tepi apa ni, pagar. Itu tempat dia, tuan-tuan. Allahu akbar. Apa yang kita nak ambil di situ ialah sifat orang yang redha. Orang redha ni cempak kat mana pun boleh lah. Duduk dalam masjid, kipas tak buka pun tak apa. Panas Ustaz, kipas ni tak jalan ke Ustaz? Memang tak buka dah kipas ni. Memang sejak PKP ni memang kipas ni tak boleh buka sebab dia bawa COVID. Oh panas Ustaz, panas. Redha. Habis Ustaz ni kalau tak nak buka kipas ni buat apa baik, Ustaz buang je. Dia marah pula Ustaz tu, kan? Dia marah Ustaz. Jadi gitu tuan-tuan. Kena ada sifat mana apa? Radin. Makna sifat redha. Orang beriman, tuan dia letak kat mana-mana pun dia diamnya. Itu sifat anjing yang ada tu. Tuan dia kata, kau duduk sini. Dia tambat dengan dekat tepi pagar. Dia duduk aja, kan? Dia beri makan apa yang tuan dia bagi, tulang ke apa ke, makan buat senyap je. Tak pernah dia kata, tuan aku jaga penat 24 jam, tulang dia dapat. Kalau dia bercakap macam tu, mati pula tuan dia, kan? Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sifat redha tu. Jadi orang beriman ini tuan-tuan mesti ada sifat redha. Redha dan tawaduk kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Letak kat mana-mana pun boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan tidurnya di atas tikar daripada pelepah tamar. Rasulullah ni kan dia rasul. Tidur di atas tikar yang dia ayam daripada pelepah tamar. Dia punya apa? Dia punya, kalau pelepah tamar tu dia punya daun tu kan, disaring jadikan tikar. Pelepah tamar dia punya ni kan, dia punya lidi dia tu kan keras, kan? Tak macam daun kelapa, tuan-tuan. Oh Masya Allah. Bangun pagi-pagi tu Rasulullah bangun tahajud tu, belakangnya macam dipalu. Bertahun-tahun tuan-tuan, sampai kepada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nak tengok kepada apa? Sifat tawaduk yang mengakhirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu. Apa makam dia? Makam mahmuda. Tu makam yang tak boleh dicapai oleh mana-mana orang. Makam yang tidak dicapai oleh mana-mana nabi melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang je. Makam mahmuda. Makam yang begitu tinggi. Sebab dekat atas dunia zuhud hidup dia. Tuan-tuan muslimin, kita jangan katakan Rasulullah miskin. Rasulullah kaya, tuan-tuan. Rasulullah kaya, kan? Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Syama'il, Rasulullah punya unta ada nama, keldai ada nama dia, kuda ada nama dia. Macam-macam kuda, macam-macam kenderaan Rasulullah ada. Mana? Rasulullah orang yang mampu. Tapi ini semua tak mengikat dia. Kalau kita baca maknanya pedang-pedang milik Rasulullah, macam-macam jenis pedang ada. Maknanya Rasulullah bukan orang miskin, Rasulullah orang kaya. Tapi Rasulullah ada sifat, maknanya sifat redha, sifat tawaduk kepada Allah. Apa yang orang rumah dia sediakan, itulah yang dia makan. Orang rumah kata, ya Rasulullah hari ni tak ada makanan, ya Rasulullah, puasa. Kalau kita orang rumah kata, hari ni tak ada makan bang, duit yang bagi tu mana pergi? Kau beli Tupperware? Beli Tupperware? Kita marah, tuan-tuan. RM50 nak makan seminggu, mana boleh? Kan? Memang tak cukup, tuan-tuan. Yang seterusnya,
terus menerus melihat orang yang melihatnya, sehingga orang tersebut melemparkan makanannya. Ini sifat yang ada pada binatang yang mughalazah, tapi ada sifat terpuji pada dia. Terus menerus tengok, orang datang semua dia tengok, rata mata dia, kan? Sehingga orang makna melemparkan makanan kepadanya. Apa yang kita nak tahu? Iaitu adalah akhlak orang miskin, masakin di sisi Allah Ta'ala yang maha kaya, kan? Mana kita ni iftikar, dan Allah Ta'ala itu istighna. Allah Ta'ala itu kaya dan tak berhajat kepada sesuatu. Tapi kita ni sifat kita apa? Iftikar. Iftikar ni makna sentiasa berhajat kita kepada Allah. Allahul Ghani wa nahnu fuqara. Allah Ta'ala kaya, kita ni semuanya miskin. Kaya pun kita miskin, sebab yang bagi itu semua Allah. Jadi sebagai seorang insan yang mendambakan ketenangan dan rahmat, iaitu kasih sayang Allah, janganlah dia memutuskan harapan, iaitu rajak kepada Allah Ta'ala pada setiap ketika. Makna kita, tuan-tuan, jangan putuskan kasih sayang kita, jangan putuskan hubungan kita dengan Allah. Waktu kaya kita ke, waktu miskin kita ke, waktu susah ke, waktu senang ke, jangan putuskan hubungan dengan Allah. Nanti Allah Ta'ala kata apa? Ketika mana engkau hidup dekat dunia, engkau lupakan aku, pada hari ini aku lupakan kau, kan? Tuan-tuan baca dalam surah As-Sajadah tu kan, daripada walau tara wa taral mujrimuna nakisur usim, kan? Nanti baca sebelum ayat tatajafa tu, innana, kan? Makna di situ, maknanya Allah Ta'ala sebut, engkau kalau lupa aku kat dunia, besok engkau datang ke akhirat, aku lupakan kau. Wa hum yastarikhuna fiha qalu rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, orang yang masuk dalam neraka tu, tuan-tuan, mereka ni menjerit-jerit kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah kami daripada neraka. Supaya apa? Na'mal salihah, supaya kami boleh buat amal soleh. Ghaira kunna na'mal, yang kata ketika mana dunia dulu kami tak pernah buat. Engkau keluarkanlah kami daripada neraka, ya Allah, supaya kami boleh balik kat dunia, kami boleh buat amal yang dulu kami tak pernah buat, kami nak buat. Allah Ta'ala jawab, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fiha. Allah Ta'ala kata, tidakkah dulu aku dah bagi engkau umur, yang kau bila dapat umur kau melupakan aku? Wa man tazakkara fa innama yatazakkaru. Man tazakkara wa jaa bikum nazir. Maknanya telah datang kepada kamu peringatan-peringatan, tapi kamu buat tak tahu je, atas dunia buat tak tahu je. Jadi tuan-tuan, jangan kita bila kembali kepada Allah, itu kalam yang keluar daripada mulut kita. Sedangkan Allah Ta'ala dah bagi tahu 1400 tahun yang dulu, ni kalam ni besok, kalam orang yang minta keluar daripada neraka ni, Allah Ta'ala dah bagi tahu 1400 tahun yang telah lalu. Jangan sampai itu terjadi pada kita bila berdepan dengan Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, baca ayat suratul Fatir ayat 37. Wahum yastarikhun. Allah Ta'ala nak sebut macam mana, kan?
Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi mesti ada sifat rajak. Bukan rojak, rajak. Kalau rojak yang dimakan, rajak ni adalah pengharapan. Kena ada sifat pengharapan kepada Allah. Walaupun kita ni bukan orang baik-baik, orang yang bukan, kalau kita bukan orang baik, bukan bermakna orang yang tak baik ini dia tak boleh bagi nasihat. Nasihat kena bagi. Contohnya isteri kita tak pakai tudung, kan? Kita ni bukan orang baik-baik, awak pakailah tudung. Nak nasihat orang, awak pakai seluar pendek. Macam mana? Bukan maknanya kita ni orang tak baik, tak boleh bagi nasihat. Nasihat kena bagi. Kerana agama ini tuan-tuan didirikan atas ad-dinu nasihah, kan? Ad-dinu nasihah, kena bagi nasihat walaupun kita bukan orang yang baik-baik, kan tak? Nasihat kena bagi. Nampak orang buat mungkar, kena tegur walaupun kita bukan orang baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maknanya kalau kita bukan orang baik, bukan maksudnya menghalang kepada kita nak tegur orang lain buat baik. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya, apabila dia halau dengan lemparan tanah, dia tidak menyimpan dendam. Ni anjing ni kan, walaupun dia binatang yang mughalazah, kau baling dia tak dendam no. Nah, ini adalah akhlak orang yang rindu kepada Allah, kan? Apabila dia melakukan dosa yang membuat kita hampir berada di jurang neraka atau terusir daripada syurga Allah, maka kita hendaklah selalu kembali berharap dan menambahkan pengharapan kepada rahmat Allah. Jangan sekali-kali merasakan terzalim dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah yang Maha mengetahui. Hendaklah ia selalu selalu berbaik sangka kepada Allah dalam perkara takdir. Tidak baik, tanda baik sangka kita kepada Allah ialah dengan cara beribadat kepadanya. Jadi tuan-tuan, jangan pernah ada rasa putus asa dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? Wala tayasu mir rauhillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah, kan? Sehingga tidak boleh putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala ni. Rasulullah ajar kepada kita tiap-tiap hari kena minta rahmat. Tiap-tiap hari kena minta rahmat Allah. Tiap-tiap subuh minta rahmat Allah. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Lagi disambung lagi apa? Fa innaka taqdi tabarakta Rabbana wa ta'alait. Apa lagi sambung dia? Doa kunut, doa kunut. Fa innaka tabarakta Rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala bukan itu. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma. Tuan-tuan, doa tu kena baca tiap subuh. Siapa tak baca kena sujud sawi. Sebab apa? Sebab dia sunat abaat. Orang meninggalkan dengan sengaja, terlupa sujud sawi. Nak tunjuk pada kita, Rasulullah ajar kita tiap-tiap pagi sebelum melakukan kerja-kerja, minta kepada Allah rahmat Allah. Allah Ta'ala kalau tarik rahmat tuan-tuan susah. Rasulullah sendiri pun, aku sendiri pun berharap kepada rahmat Allah. Itu Rasul yang bagi tahu. Kita ni hidup kalau tak ada rahmat Allah Ta'ala susah. Susah tuan-tuan. Sebab tu Rasulullah mengajar umatnya tiap-tiap pagi minta birahmatika syarra ma qadait. Rahmat,
seperti mana engkau berilah kepada kami rahmat sebagaimana engkau telah memberikan kepada orang-orang yang sebelum daripada kami rahmat. Penting rahmat, tuan-tuan. Sebab rahmat ni tak boleh dapat kat pasar tau. Tak boleh dapat di mana-mana. Yang bagi Allah Ta'ala. Bab tu dalam memohon rahmat Allah, jangan putus asa. Jangan putus asa memohon rahmat. Kan? Jangan jadi orang yang putus asa. Sebab orang yang putus asa daripada rahmat Allah, kufur. Nah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang seterusnya, apabila tempat direbut oleh yang lain, ia akan pindah kepada tempat lain. Dia siapa yang kuat, dia menguasai tempat. Itu sifat ni. Binatang ni yang mughalazah ni, siapa yang kuat, dia akan menguasai tempat tu. Maka yang lemah akan lari lah. Apa yang kita nak belajar daripada sifat tu? Sifat orang yang selalu memuji Allah, hamidin, iaitu orang yang beriman, tidak mementingkan kedudukan dan kekuasaan di kalangan manusia. Jika ada orang lain yang lebih layak, maka ia mempersilakan. Tu sifat. Kita kena belajar sifat tu. Sifat apa? Maknanya sifat orang yang memberi keutamaan kepada orang yang lebih afdal. Kan? Beri pada keutamaan. Siapa yang lebih afdal, dia lah ke depan. Siapa yang boleh, dia lah berikan keutamaan. Dia tak kisah, saya tak kisah, yang pentingnya majlis selesai. Tak? Saya duduk makan di mana-mana pun boleh. Tak ada kerusi empuk pun tak apa, saya boleh makan juga. Dia kata gitu tak? Ada orang dia nak jaga, dia datang lewat, dia tetap nak duduk depan. Datang lewat, buat bila dah kena samping sampai para lutut tu, tak boleh duduk belakang tu, mesti duduk depan. Songkok sengit pula macam ni kan? Lima kaki panjang, boleh isi air dah. Mana boleh duduk belakang? Mesti duduk depan. Orang beri penghormatan. Kalau dia datang mesti orang iring. Rasulullah SAW sendiri datang lewat dalam masjid. Kalau Rasulullah dalam majlis datang lewat, Rasulullah duduk belakang. Rasulullah tak melangkah-langkah orang. Sedangkan dia Rasul kan? Maknanya di sana nak menunjukkan kepada kita apa? Makna Rasulullah dia tidak mementingkan. Dia tak suka orang memberikan penghormatan yang macam tu. Maka dia mempersilakannya, dan dia, jika haknya dirampas, maka dia sudah mempunyai pilihan yang lain yang lebih bermanfaat dan lebih baik. Di ketika yang lain pula juga melawan untuk mempertahankan kedudukan yang hak. Dia di ketika yang lain pula berpindah tempat dan kedudukan menjadi pilihan yang lebih utama dan lebih hikmah. Ni sifat yang kita kena perlu belajar. Kan? Ada orang tuan-tuan, dia kalau dia dapat gelaran, kalau orang tak panggil dia marah. Dia marah. Nak? Tak usah gelaran yang besar ni, balik haji, kalau orang tak panggil haji pun dia marah. Penat aku keluar duit tu. 16,000 orang, panggil lah haji. Kan? Marah dia tu. Tak letak nak haji depan. Marah dia. Jadi tuan-tuan, kan, belajar dari sifat. Seterusnya, apabila telah mendapat sesuap makanan, ia akan tertidur dengan makanan itu. Apa yang kita kena belajar ambil daripada sifat ni, iaitu sifat orang yang qanaah. Orang yang beriman merasa cukup untuk keperluan diri dan keluarganya. Mereka makan sekadar untuk menegakkan punggungnya, bertenaga melakukan amal ibadat, dan selebihnya diinfakkan, disedekahkan kepada yang lain. Infak yang paling baik ialah infak kepada keluarga. Jadi
Dia makan untuk sekadar perlu je, untuk keperluan. Yang perlu lain bagi orang, kan? Lain bagi orang. Tuan-tuan baca suratul Insan, Allah Ta'ala sebutkan kisah bagaimana Sayyidina Ali dengan Fatimah. Satu hari tuan-tuan, Ali dengan Fatimah ni dia berpuasa, kan? Nak makan tak ada makanan. Maka kata Fatimah, wahai Ali, pergilah ambil upah. Lalu Sayyidina Ali ambil upah menjahit baju dengan seorang Yahudi. Satu baju dapat 1 dirham, 4 helai 4 dirham. Bawa balik, beli tepung 1 dirham, tepung untuk 1 hari puasa, kan? Kerana bernazar puasa 3, maknanya puasa nazar. Hari ketika mana nak makan, betul berbuka, buat 1 roti canai, nak makan dia dengan isteri dia. Baru nak suap, Assalamualaikum, kan? Baru nak suap, kata Fatimah, tengok siapa kat luar. Buka pintu, tengok, dia kata, wahai Ali, aku ni dah lama dah berapa hari tak makan. Kalau ada makanan bagikanlah. Sayyidina Ali pun yang makan nak berbuka tu bagi kepada orang yang minta sedekah ni. Hari pertama minum air je, berbuka minum air je. Tuan-tuan, hari pertama berbuka minum air, besok puasa lagi. Baru nak suap, Assalamualaikum. Kita kalau kata, memang nak kena orang ni, baru aku nak suap je, Assalamualaikum, Assalamualaikum nak. Pun orang minta sedekah, dia kata, Ali, aku ni lapar, dah berapa hari tak makan. Hari kedua bagi makan. 2 hari berbuka minum air. Kalau kita minum air, minum juga air cincau. Kita minum, tuan-tuan, air mata kucing, ada isi. Nah, ada isi. Ini air apa? Air Zam-Zam, air putih. Minum air putih, lain tak ada makan. Hari ketiga kata Sayyidina Ali waktu berbuka, agak-agak hari ni dapat makan, kan? Sebab dah 2 hari ya? Baru nak suap, Assalamualaikum lagi. Kalau kita memang terbalik pinggan, nak tak? Di sana Allah Ta'ala terangkan sifat orang beriman. Baca nanti dalam surah Al-Insan, kan? Waktu tu nak makan pun, tuan-tuan, orang datang minta sedekah. 3 hari berpuasa, hanya minum air je waktu berbuka. Lepas minum air, pakar-pakar semua rebah belaka. 3 hari tak makan. Allahu Akbar. Kita, tuan-tuan, berbuka makan, sahur makan, more makan, lepas sembahyang tarawih makan, dalam sembahyang pun makan. Nah, tuan-tuan, kita tengok orang bulan puasa, harapkan kurus-kurus, membesar pula. Ingat bulan puasa badan semua kurus-kurus, rupanya terlebih makan. Jadi teman-teman, ni sifat. Kita nak tengok sifat yang ada pada para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah kita tak usah cerita lagi dah, kan? Memang kita dah tak boleh nafi dah. Dan yang terakhirnya yang kita nak belajar daripada sifat binatang ni tadi, apabila berjalan dari satu tempat ke satu tempat yang lain, ia tidak membawa bekal. Kita tengok anjing tu kalau dia berjalan, ada dia letak maknanya beg dekat belakang, isi burger, isi daging, letak kat belakang jalan. Kat jalan raya kita jumpa ada dia bawa handbag, ada. Kalau anjing tu bawa handbag, itu anjing moden. Dia jalan bawa handbag, kita tangkap dia, kita buka dalam tu ada biskut, kan, ada air Milo. Ini kata-kata ni anjing ke apa ni? Tak pernah, tuan-tuan, kita jumpa anjing liar tu berjalan, kan? Dia bawa bekal, tak ada. Tak ada. Apa yang kita nak belajar di sini?
ialah sifat orang yang tawakal, mutawakkilin. Bagi mereka modal dan bekal adalah daripada Allah. Orang yang beriman adalah orang yang kudrat, dan zahirnya berusaha, sedangkan hatinya tetap berzikir kepada Allah. Ni orang yang sentiasa meletakkan tawakal dia kepada Allah. Hidup meletakkan tawakal kepada Allah. Usaha-usaha, tapi meletakkan semua natijah tu pada Allah. Jadi inilah dia kata 10 sifat pada binatang yang mughalazah yang kita boleh ambil pengajaran yang disebut dalam kitab oleh ulama. Jadi insya-Allah panjang umur kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi